Kalau saya boleh dapat humor tu dekat YouTube, kenapa saya nak dapatkan benda ni dekat filem? Sebab saya tak dapat benda yang baru. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Helmi. So, kalau minggu lepas aku dah buat reaction untuk trailer filem Mak Itu Teri Movie. So, hari ni 22 Oktober 2020, filem ni akhirnya ditayangkan di platform Astro First dengan harga RM15.90. So, selama 2 hari korang boleh langgan dan tengok filem ni. Berapa banyak kali korang boleh tengok selama 2 hari, tengoklah. So, aku dah tengok filem ni semalam. And yes, hari ni kita nak sembang lah sikit kan, nak bercakap lah sikit filem ni macam mana, okey ke tidak kan. Okey, sebelum aku bergerak kepada poin lebih banyak, so why not aku cerita sikit filem ni mengisahkan tentang apa. Okay, so filem Mak Itu Teri The Movie ni sebenarnya mengisahkan tentang seorang pemuda yang baru putus cinta dengan kekasih hatinya, dan dia seorang tukang masak di kedai, sebuah kedai makan lah. Dia break dengan dia punya girlfriend, and pada masa yang sama satu pasangan lagi pun break juga, which is Yaya dengan boyfriend dia Rahim, lakonan Dela Yusof. Satu pasangan break, dua-dua patah hati. Si Mael ni bila dah patah hati apa semua benda kan, so dia teruskan kehidupan dia balik, dia pergi bekerja di kedai makan dia, and then pada masa yang sama Yaya ni yang broke juga, yang dah patah hati juga, datang makan ke kedai, and then diorang pun bertemu. Mael ni macam shock lah dekat si Yaya ni kan. Dia pun meluahkan lah macam, Yaya, saya suka awak dan saya nak awak. And Yaya, okay, kalau kau nak aku, kau kena belajar English and kau kena tahu berbahasa Inggeris. So itu journey si Syahmi ni, si Mael ni yang menjadikan filem Mak Itu Teri The Movie ni. Macam mana dia nak belajar, macam mana dia belajar dengan siapa kan, apa halangan cabaran dia apa semua ni kan, semata-mata untuk memikat hati si perempuan yang dia suka ni yang bernama Yaya ni. So daripada situ dia belajar berbahasa Inggeris dengan seorang cikgu bernama Cikgu Siti, and then adalah konflik yang berlaku. So secara simple, secara keseluruhan, itu adalah filem ini. Macam mana kau tengok dalam trailer tu, itu yang ada dalam filem ni. Selepas saya menonton filem ni, adalah beberapa poin yang kita boleh sembang, kita boleh cakap pasal filem ni. Okay, apa kata kita cakap dulu pasal benda yang bagus dulu pasal filem ni. Satu, filem ni colour dia sangat cantik. Tahniah kepada MTAS Production sebab buat kalian cantik, sesuai lah dengan look and feel untuk filem ni kan. And then angle and shots untuk filem ni pun di-upgrade kan daripada YouTube. So which is upgrade lah daripada shot yang macam yang video biasa kepada shot yang lagi cantik, which is more kepada drama punya shots lah. Syahmi meletakkan filem Mak Itu Teri The Movie ni, macam mana kita tengok Mak Itu Teri dekat YouTube tu, filem ni adalah versi upgrade kepada durasi yang lebih panjang, shot yang lagi okey, colour yang lagi cantik, dan story yang lagi besar lah. Tapi dia tak adalah terlalu besar. Dia like macam untuk tahun 2020, minta maaf kalau saya cakap, filem ni storyline dia punya cerita tak menunjukkan 2020, tak menunjukkan kematangan, which is kita boleh tengok cerita ni banyak di drama, banyak di telefilm sebenarnya. Okay, sometimes simple tu itu okay. Saya okay kalau filem simple, cerita simple, it's okay, tak ada masalah. Tapi macam mana anda portraykan story tu, macam mana anda execute filem itu, macam mana anda buat, macam mana anda rangkum cerita itu menjadi sebuah filem yang cantik, yang bagus untuk fun ditonton walaupun ceritanya simple. Tapi untuk filem ni, sorry tadi saya cakap pasal yang bagus kan. Okey. Apa lagi yang bagus pasal filem ni? Saya suka bila Syahmi letakkan isu OKU dan juga orang yang kurang upaya ni dalam filem ni. Main issue kat dalam ni pasal OKU, yang kau sebenarnya tak layak berada dalam kalangan yang tak berapa nak layak berada dalam kalangan komuniti kita ni. Orang belajar bahasa Inggeris, kau pun nak belajar juga kan. Orang buat tu pun kau nak buat juga kan. So dalam ni diterapkan isu yang macam tak boleh lah, walaupun kau OKU, walaupun kau cacat ke apa benda kan, walaupun kau kurang sempurna kan, kau tak boleh buat orang macam tu. Dia pun ada hak untuk hidup, dia pun ada hak untuk berada dalam komuniti kita. So benda tu diterapkan dalam filem ini, and which is bagi saya sangat bagus. Which is at least Syahmi cuba juga nak buka mata orang. Jangan kau pandang hina, jangan kau pandang rendah orang-orang yang macam ni, sebab dia orang pun layak untuk berada dalam komuniti kita. Benda-benda ni digalas dan ditanggungjawabkan oleh Asif, Yo, Yatin dan juga Bedul. 4 orang ni memang membawa peranan yang macam SOKU
kau tak boleh buat kita orang macam ni. Kau tak boleh suruh aku buat itu, buat ini. Like aku pun ada perasaan and aku pun ada hak untuk berada dalam community ni, which is sangat bagus. Okay, apa yang tak bagus pasal filem ni? Bukan tak bagus lah, macam kurang menarik untuk saya. Satu, filem ni saya tak tahu kenapa saya rasa sangat lambat, sangat lama. 17 minit pertama tu diceritakan cerita ni pasal macam mana Mail putus cinta saja. Macam mana journey Mail putus cinta dan macam mana si Yaya ni putus cinta dengan boyfriend dia kan. So, selepas itu adalah journey di mana dia berjumpa dengan cikgu untuk belajar Inggeris. Dan sebenarnya cerita ni lebih fokus kepada Mail dengan cikgu dia saja. Walaupun pada asalnya kau letakkan Syami cuba letakkan isu aku nak mengorat si perempuan ni and aku belajar dengan cikgu ni. Bagi saya benda tu dia tak establish terlalu banyak. Dia tak establish banyak pasal antara Mail dengan si Yaya ni. So apa yang korang tengok dalam ni, korang akan nampak Mail dengan cikgu ni agak banyak. And then Mail dengan Yaya ni yang dia nak tackle ni sangat sikit, which is Yaya keluar pada awal, lepas tu keluar sikit kat tengah, and ke belakang tu macam something happen, konflik antara dia orang. So itu saja. So ini yang menjadikan apabila masalah berlaku antara Mail dengan Yaya tu, Mail punya reaction, Mail punya emosi sangat-sangat sedih tau. Saya macam, kenapa kau nak terlalu sedih? Sebab aku tak nampak pun macam mana kau develop cinta antara korang ni. Dia lebih banyak screen time antara Mail dengan cikgu. So kenapa Mail ni nak beria sangat? Aku sedih gila sebab aku cuba nak dapatkan ni kan, tapi why? Kalau saya akan lagi sedih antara aku dengan cikgu, Mail dengan cikgu tu, sebab connection antara dia orang sangat kuat. Kenapa? Sebab Syami tak terlalu establish antara Mail dengan Yaya tu. Agak kurang sikit. Okey, yang kedua pasal lawak-lawak dalam cerita ni. Sepanjang saya tengok trailer, saya tak gelak langsung. So saya expect more dalam filem ni, dalam full movie ni lah. Which is yes, sorry to say, ada beberapa skrip yang saya rasa macam this is too old school lah. Macam terlalu lama. Benda ni dah lama, lawak ni dah lama dah. So lawak-lawak antara scripted, lawak-lawak yang klise, yang macam dibuat-buat. So yang menjadi penyelamat untuk filem ni sebenarnya lawak-lawak yang spontan. Macam mana dalam video di YouTube tu, walaupun bagi saya lawak tu tak perlu diulang sebenarnya, tapi walaupun diulang, at least sedikit mengubat kita rasa akhirnya aku tergelak juga. Itu pun selepas sejam yang terakhir baru aku rasa macam akhirnya barulah saya tergelak sikit. Kalau saya sebab ni dah versi filem kot, so untuk saya, kalau Syami nak buat versi filem, lawak-lawak tu tak perlu diulang lah. Lawak-lawak tu tak perlu diambil daripada video. Macam mana Mail, macam mana Yo dengan Asif berpantun, lawak-lawak pantun. Lepas tu macam mana Syami, tiba-tiba ada suara Syami bagi direction dekat pelakon. So bagi saya, kalau Syami nak breakdown the scene tu pun just untuk dapatkan sedikit humor tu, bagi saya, kalau saya boleh dapat humor tu dekat YouTube, so kenapa saya nak dapatkan benda ni kat filem? Sebab saya tak dapat benda yang baru. Itu untuk saya lah. So untuk saya, it's better lah untuk Syami bagi satu humor yang lagi baru, lagi fresh untuk kita tengok. Sebab ni dah versi filem, bukan di YouTube. Okay, next sebenarnya pasal Yaya lagi. Sebab ada satu scene apabila Yaya, something happen antara Yaya dengan Mail. So and then Mail pun dia mungkin agak spoiler sikit. So bila something happen antara Yaya dengan Mail, so Mail go dengan cikgu dia. And when something happen, Yaya ni cuba datang balik dalam diri Mail, dalam hidup Mail. So saya macam, kenapa kau nak datang balik dalam kehidupan Mail ni, sedangkan kau tak pernah pun nak tunjukkan rasa kau suka dekat Mail ni, tapi sebab atas dasar something yang telah berlaku antara Mail dengan cikgu ni, so kau datang balik and like macam kau ada agenda kau sendiri. Okay, so saya bagi perumpamaan. Kita tahu sekarang ni tengah trending pasal Memi Boba, Memi Boba tu. Walaupun kita dah tahu yang Maggi Boba tu tak best, sebab dah ramai buat review kan. Tapi nak pergi cari Memi Boba tu, tapi dekat kedai tak ada, dah habis. So saya macam tak apalah, dah habis. So aku balik, aku pun beli Maggi lain, which is aku suka Maggi Tom Yum. So aku pun buatlah Maggi Tom Yum. Aku dah nak makan ni, aku dah nak makan Maggi Tom Yum ni. Lepas tiba kawan aku call, Memi Boba ada satu dengan aku, so kau nak tak?
Saya pun macam, oh, aku dah nak makan ni kan, tapi bila kawan aku cakap Maggi Moba tu ada dengan dia, so saya letak makanan di tepi yang saya sangat suka, Maggi yang saya suka, and then saya go and cari Maggi Moba tu semata-mata sebab aku nak cuba, and walaupun aku dah tahu yang orang cakap yang Maggi Moba tu dah tak sedap. So senang cerita, saya nak cakap kat sini, aku kejar sesuatu yang aku tak perlu walaupun aku ada something yang aku perlu. Itu yang terjadi dalam filem ni antara Mak El sendiri pun and Yaya tu sendiri. Apa yang Mak El nak sebenarnya? Apa sebenarnya ni? Kenapa macam ni kan? So benda tu jadi turn off untuk saya tengok. And ada benda-benda kecil yang saya agak tak selesa sikit untuk music, untuk background music, sebab banyak kali music bila masuk and then dia abruptly mati macam tu je. So why not kita bagi soft fade out untuk music tu kan, so at least dia tak turn off kita punya feel kan, kita tengah enjoy je tiba-tiba music mati macam tu kan, so dia agak turn off sikit. Ada benda-benda kecil macam benda-benda simple je kan, dah awal establish yang kenapa Mak Tote kan, dia dah explain pasal kenapa Mak Tote, lepas tu tiba nama dia Mail bin Atote. So macam tadi kata Mak Tote ni pasal dia punya panggilan yang macam Kasim Selamat, Mak Tote. So lepas tu tiba-tiba Mail bin Atote pula, macam ni nama bapa ke nama gelaran sebenarnya kan. So macam benda tu establish lain, lepas tu bila pergi tunjuk yang ke belakang tu macam lain pula. So macam and then kalau dalam filem ni juga adalah benda-benda yang saya macam agak terganggu sikit. Ada satu scene ni yang melibatkan akad nikah. So bagi saya benda tu dia macam agak mempermainkan isu akad nikah ni. So kalau korang nak tahu pasal apa, so korang tengok lah. But as for me, benda tu macam kau nak kahwin kot, tapi kenapa kau buat macam ni, and then kau sah ke kahwin macam tu kan. So macam dia punya lawak tu macam terlebih sikit. Saya tak ada capability untuk cakap yang kau tak boleh tengok filem ni. Korang boleh tengok filem ni, depends, terpulang pada korang. Saya tengok pun sebab of course saya nak support Syami, ni first filem dia kan, kita faham effort dia untuk siapkan filem ni. Okay, kalau nak tanya filem ni berbaloi atau tak, filem ni berapa bintang saya boleh bagi, saya tak boleh bagi bintang lah, saya boleh bagi perumpamaan. Sekali lagi perumpamaan, contoh kita pergi mall, kita pergi panggung wayang. So panggung wayang ni special sikit sebab dia ada sediakan 3 jenis popcorn. Satu, popcorn premium, popcorn royal, yang dia bukan sekadar manis tapi dia ada rasa strawberry, coklat dan macam-macam. Second, popcorn yang biasa, yang betul-betul manis, yang warna kuning tu kan. And then third, yang special, popcorn yang kau masak tapi kau tak letak manis ke, kau tak letak perasa apa-apa pun, kau tak letak perisa apa-apa pun, kau tak letak manis ke apa, kau just bakar je popcorn tu, which is kau boleh makan lagi. So filem ni tergolong dalam yang ketiga ni, which is kau makan popcorn yang tak manis tapi still kau boleh makan. Macam ni lah senang cerita, filem ni dibuat untuk fans Syahmi Sazli sendiri, untuk fans Yo, untuk fans Asif, Bedul dan juga Yatin, semua tu lah. So untuk mencapai tahap kepada filem ni, bagi saya filem ni terlalu kecil lagi untuk dititlekan sebagai satu filem. The story, macam mana filem ni bergerak. So itulah apa yang saya tengok pun. Filem ni ditulis dan juga diarahkan oleh Syahmi sendiri. So bagi saya, Syahmi boleh find someone yang boleh tolong dia untuk write dia punya filem ni. Sometimes kita ni bila direct, kita maybe ada idea tapi kita tak mampu untuk olah skrip tu dengan lebih baik. Saya tak cakap yang Syahmi teruk olah cerita ni, tak. Cumanya maybe kalau Syahmi cari idea, tambah idea daripada orang lain sikit, so mungkin filem ni akan jadi lagi besar. Idea akan jadi lagi besar. So tak adalah dia terlalu kecil. So dia macam senang cerita macam ni lah kan. Contoh dalam satu bekas tu ada sebiji kacang je, tapi bekas tu sangat besar. So dia macam tu lah, macam dia tak memenuhi ruang keseluruhan dalam bekas tu. So cerita ni, filem ni macam tu lah, macam filem tu title sangat besar tapi story dia sangat kecil. So dia tak memenuhi title untuk filem tu sendiri. Itu je. Korang jangan lupa untuk support dia orang. Okay, RM15.90 je. So, kita jumpa lagi untuk video next. Assalamualaikum.